Muafakat Johor jadi sandaran, beretika menjaga warisan, cekal menghadapi cabaran di hadapan, berhemat dan berkemajuan. Raja dan rakyat berpisah tiada, bangsa Johor tinggi setianya, sanggup berkorban jiwa dan raga. Majulah Johor, luaskan kuasa. Muafakat itu berkat, muafakat itu sepakat. Muafakat itu berkat, muafakat itu sepakat. Tegak bangsa kerana budi, kami mendengar suara hati, membina bangsa dan negara. Muafakat Johor terus dirahmati. Gagasan Johor berkemajuan, bersama rakyat kita jayakan. Tidak pernah tunduk pada cabaran, perjuangan mesti diteruskan. Muafakat itu berkat, muafakat itu sepakat. Muafakat itu berkat, muafakat itu sepakat. Johor tetap jadi Johor, hidup bermuafakat, luaskan kuasamu. Johor tetap jadi Johor, negeri berdaulat, luaskan kuasamu. Demi tanah yang bertuah, taman cinta merdeka, kasih di hatiku ini untukmu, tanah pertiwi. Dari utara selatan, juga timur ke barat, turun gagah sama Sarawak, sehati sejiwa. Ku dengar janjimu, Bayu Kinabalu, ku dengar sumpahmu, rejang yang membiru, bersatu denganku, tegap Kitiwangsa, Malaysia, sehati sejiwa.
dam dam dum 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 tergodang dapat putasi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Menghadap Duli Yang Maha Mulia Sultan Ibrahim Ibni Almarhum Sultan Iskandar, Sultan yang dipertuan bagi negeri dan jajahan takluk Johor Darul Azim. Ampun tuanku, patik bagi pihak majlis mohon perkenan Duli Yang Maha Mulia tuanku untuk patik menjalankan atau cara himpunan bangsa Johor pada petang ini. Ampun tuanku. Ampun tuanku yang berhormat Sahibul Samahah Datuk Haji Tahril bin Datuk Haji Kiai Samsudin, Mufti Negeri Johor, mohon perkenan menghadap bagi memimpin bacaan doa. Ampun tuanku.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العظمى وكلماتك التامة ورحمتك العامة أن تجعل هذا المجلس موفقا بالخيرات والبركات مليئا بالحسنات والطيبات مكتوبا بالعصمة والسلامة مزينا بالنجاح والفلاح موصولا إلى العواقب الحسنة برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ya Allah ya Rahman wa ya Rahim, dengan kemuliaan nama-namamu, dengan keagungan sifat-sifatmu, dengan kesempurnaan kalam dan firman-Mu, dengan kelimpahan dan keluasan rahmat serta nikmat kurniaan-Mu, jadikan apalah kiranya majlis himpunan bangsa Johor ini yang akan disempurnakan oleh Duli Yang Mahamil Sultan Ibrahim Ibni Almarhum Sultan Iskandar, Sultan yang dipertuan bagi negeri dan jajahan Tahujur Darul Ta'zim, sebagai suatu majlis yang senantiasa diridai, dirahmati dan diberkati. Allahumma ya Karim wa ya Wahhab, anugerahkan apalah kiranya kepada kami, khasnya kepada bangsa Johor, akan kekuatan agama, akhlak, budaya dan jati diri, kekuatan perpaduan, kesatuan dan persaudaraan, ketinggian ilmu pengetahuan dan kemahiran, kekuatan ekonomi, kekuatan untuk berjuang dan berkorban, serta kekuatan pertahanan, sehingga dengan demikian agama, bangsa dan negeri Johor Darul Ta'zim akan terus menjadi sebuah negeri yang bermarwah, bermartabat, berdaulat, maju, stabil, kuat, kukuh dan mampu menghadapi segala cabaran. Allahumma yazal judi wal rahmah, anugerahkan apalah kiranya kepada Duli Yang Mahamil Sultan Ibrahim Ibn Almarhum Sultan Iskandar, Sultan yang dipertuan bagi negeri dan jajahan Tahujur Darul Ta'zim, akan keselamatan dan keafiatan, penjagaan dan perlindungan yang berterusan, himayah dan hirasah yang berkekalan. Juga kepada Duli Yang Maha Mulia Raja Zaris Sufia binti Almarhum Sultan Delhi Shah Permaisuri Johor, kepada Duli Yang Amat Mulia Tengku Ismail bin Sultan Ibrahim Tengku Mahkota Johor, dan Yang Mulia Cik Puan Khalidah binti Mustamar, putera-putera dan putrinya, kerabat-kerabat raja serta rakyat sekalian. Allahumma asrif anna wa an sultanina wa an permaisuri Johor wa anil muslimina wal muslimat wal hadirin wal hadirat al bala wal waba al amrad wal asqam al fitna wal mihan al hasad wal udwan al ghaflat wal nisyan wa azil anna wa anhum ash-shukuka wal dhunun wal awham bimannika wa karamika ya dzal jalal wal ikram. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Ampun tuanku yang berbahagia, Tuan Haji Zaini bin Atan, Presiden Majlis Penyelaras Gabungan NGO Melayu Negeri Johor, mohon berkenan menghadap bagi mempersembahkan ucapan. Ampun tuanku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam muafakat Johor. Menghadap Duli Yang Maha Mulia Sultan Ibrahim Ibni Almarhum Sultan Iskandar, Sultan yang dipertuan bagi negeri dan jajahan Takluk Johor Darul Ta'zim. Ampun tuanku, beribu-ribu ampun, sembah patih, mohon diampun. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam ke atas junjungan besar
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Patut bagi pihak Majlis Penyelaras gabungan NGO Melayu Negeri Johor dengan penuh hormat takzimnya merapat sembah menjunjung kasih atas perkenan Duli Yang Maha Mulia Tuanku berangkat bercemar duli ke himpunan bangsa Johor. Patut juga merapat sembah menjunjung setinggi-tinggi kasih di atas keberangkatan Duli Yang Amat Mulia Tengku Ismail Ibni Sultan Ibrahim Tengku Mahkota Johor, Yang Amat Mulia Tengku Idris Iskandar Ibni Sultan Ibrahim Tengku Temenggung Johor. Patut mewakili sekalian bangsa Johor dengan penuh rasa takzim mempersembahkan semoga Duli Yang Maha Mulia Tuanku dan Duli Yang Maha Mulia Permaisuri Johor, peduka-peduka anak anda serta seluruh kerabat dilimpah keberkatan dan rahmat. Patut juga bermohon agar teruslah terhimpun segala baik, terbuang segala yang buntu, terukir nama nan ulung jadi mercu pemerintahan agung insya-Allah. Sesungguhnya perkenan Duli Yang Maha Mulia Tuanku dan Peduka anak anda hadir bercemar duli amat besar artinya kepada seluruh bangsa Johor. Bangsa Johor khasnya tidak akan pernah melupakan jasa tuanku, terutama almarhum Sir Sultan Abu Bakar, bapa Johor moden, dalam mempelopori pendekatan pentadbiran serta pembangunan moden di negeri ini. Ungkapan bangsa Johor telah wujud dari seawal tahun 1800 lagi semasa pemerintahan almarhum Sir Sultan Abu Bakar dan Temenggung Daik Ibrahim. Ampun tuanku, patut sekali lagi mendoakan agar Duli Yang Maha Mulia Tuanku dan Duli Yang Maha Mulia Permaisuri Johor bersama peduka anak anda sentiasa berada dalam keafiatan, bersemayam di tahta kerajaan dengan segala kebesaran dan kedaulatan agar dapat terus berperanan sebagai lambang keutuhan negeri, sebagai payung negeri, tempat rakyat menumpang berteduh di bawah naungan tuanku. Semoga negeri Johor ini dan rakyatnya yang berada di bawah payung naungan tuanku akan dikunia dan dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa taala segala kerahmatan, keberkatan dan kesejahteraan jua hendaknya. Ampun tuanku, patut memohon izin dan limpah perkenan tuanku untuk patut memberi sepatah dua kata kepada para hadirin. Ampun tuanku. Yang berhormat Datuk Haji Muhammad Jais bin Haji Sadeh, Wakil Rasmi Menteri Besar Johor. Yang berhormat Datuk Haji Abdul Rahim bin Ramli, Yang di-Ketua Jamaah Majlis Diraja Johor, ahli-ahli Jamaah Majlis Diraja. Yang berhormat Tan Sri Speaker Dewan Undangan Negeri, Esko-Esko Kerajaan Negeri, Ketua-Ketua Jabatan, ahli-ahli majlis tertinggi Gabung Johor, pengerusi persatuan-persatuan, presiden persatuan-persatuan dan pertubuhan-pertubuhan, para hadirin yang saya hormati sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang dan salam sejahtera. Terlebih dahulu saya memanjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia dan izinnya dapat kita bersama-sama bertemu di majlis yang mulia pada petang ini. Sesungguhnya sejarah telah sekian lama melakarkan bahawa Johor sememangnya sebuah negeri yang unik dan kukuh. Dengan lakaran sejarah yang sebegini kukuh dan unik, tidak hairanlah bangsa Johor juga dari dulu sehingga kini adalah rakyat yang begitu mantap dalam arti kata yang menyeluruh, yakin diri, berpandangan jauh, tinggi ilmunya, baik ilmu duniawi maupun ukhrawi, dan
pada masa yang sama kekal dan bangga dengan budaya dan asal-usulnya. Hari ini, bangsa Johor juga amat bertuah kerana Sultan yang bertahta memerintah adalah yang berjiwa rakyat, yang memiliki segala kekuatan dan kebijaksanaan, prihatin terhadap nasib rakyat sehingga dapat julukan raja dan rakyat berpisah tiada, dan juga julukan sebagai raja menyatu padukan rakyat berbilang kaum atas nama bangsa Johor yang sentiasa disebut-sebut di bibir rakyat Johor. Sebagai bangsa Johor tidak bermakna mengenepikan kebanggaan sebagai rakyat Malaysia, malah kita telah menjadikan contoh kepada negeri-negeri lain. Bangsa Johor dapat mengekalkan dan meningkatkan perpaduan antara kaum tidak kira latar belakang, keturunan dan menghormati budaya dan agama masing-masing. Ampun tuanku. Sesungguhnya hari ini juga merupakan satu lagi hari yang bersejarah bagi kita. Hari ini kita bersama-sama menandakan permufakatan bangsa Johor bersama Duli Yang Maha Mulia Sultan Johor yang dikasihi. Pengertian tentang bangsa Johor ini perlu diterap dan disematkan di setiap bangsa Johor agar ia dapat mengekalkan perpaduan, kemasyarakatan, kemufakatan dan keharmonian. Saya mewakili seluruh bangsa Johor dan masyarakat awam khususnya menyokong titah tuanku agar mewujudkan sekolah satu aliran dan mensyaratkan bahasa Melayu sebagai mata pelajaran wajib lulus, di samping menjadi bahasa Inggeris sebagai bahasa penghantaran dan bahasa kaum lain seperti Tionghoa dan India dimasukkan dalam mata pelajaran setiap hari. Tahniah di atas kejayaan yang dicapai oleh Persatuan Bola Sepak Johor Darul Takzim sehingga mengharumkan bukan hanya nama negeri Johor, malahan juga mengharumkan nama negara kita Malaysia ke persada dunia di bawah kepimpinan Duli Yang Amat Mulia Tengku Ismail Ibni Sultan Ibrahim, Tengku Mahkota Johor, dan juga dapat menyatu padukan bangsa Johor yang tidak mengira budaya, agama dan keturunan. Hadirin sekalian, Majlis Penyelaras Gabungan NGO Melayu negeri Johor ini telah ditubuhkan pada 6 Julai 2011. Pelbagai persatuan dan pertubuhan yang bergabung bersama kami. 200 persatuan-persatuan silat dan dari daerah dan negeri Johor, 293 kelab bermotosikal, 152 kelab kereta-kereta berbagai jenis, 735 persatuan dan pertubuhan yang berdaftar, mempunyai keahlian seramai 620,000 orang. Akhir kata, saya merakamkan ucapan syabas dan tahniah kepada semua yang terlibat dalam menjayakan program ini. Marilah kita terus bersatu dan bergabung bahu dalam menjayakan permufakatan, keharmonian dan kemajuan demi masa depan bangsa Johor. Ampun tuanku. Sekianlah saja ucapan Patih. Bagi mengakhiri ucapan Patih ini di Majlis Himpunan Bangsa Johor ini, Patih bagi pihak Majlis Penyelaras Gabungan NGO Melayu Negeri Johor sekali lagi merapat sembah menjunjung setinggi-tinggi kasih atas perkenan Duli Yang Maha Mulia tuanku bercema Duli ke program Himpunan Johor. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ampun tuanku, dipohonkan kita. Nyai macam mana panjang sikit ucapan saya. Assalamualaikum warahmatullahi
warahmatullahi wabarakatuh. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Pengasih. Segala puji bagi Allah, Tuhan pentadbir seluruh alam. Selawat dan sejahtera kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad, semulia-mulia Rasul, dan para sahabat-sahabat sekalian. Alhamdulillah, syukur saya kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala kerana limpah kurnia dan izinnya dapat saya hadir dalam majlis himpunan bangsa Johor yang dianjurkan buat kali pertama pada hari yang bersejarah. Saudara-saudari sekalian, sejak saya menaiki takhta kerajaan Johor pada 2010 atau 6 tahun yang lalu, saya telah banyak bertemu dengan rakyat Johor melalui program Kembali Mahkota Johor dan juga beberapa majlis lain yang dianjurkan oleh pihak kerajaan. Namun pada hari ini saya berasa amat teruja dengan Majlis Perhimpunan Bangsa Johor yang diadakan ini kerana ia merupakan majlis pertama bagi diri saya untuk menyampaikan nasihat kepada semua rakyat saya, bangsa Johor yang hadir di stadium. Tinggi-tinggi tahniah dan berbanyak terima kasih saya ucapkan kepada pihak penganjur dan semua pihak yang terlibat. Saudara-saudari sekalian, semua manusia di dunia ini ingin hidup dengan selesa, aman dan sejahtera. Namun begitu, setiap manusia itu dilahirkan dan hidup dengan keadaan yang berbeza-beza, sama ada pada warna kulit, keturunan agama atau bangsa. Oleh yang demikian, kunci utama yang kita perlukan untuk mencapai kesejahteraan hidup dalam masyarakat yang berbilang bangsa adalah perpaduan yang erat. Sering saya katakan, tidak ada mana-mana negara di dunia ini yang akan maju jika rakyatnya berpecah belah. Adalah menjadi tanggungjawab semua rakyat tanpa mengira kaum atau keturunan untuk bersatu hati bagi membentuk sebuah masyarakat yang harmoni. Setiap rakyat mesti bertolak ansur, bantu-membantu dan hidup bermufakat. Sikap iri hati atau cemburu dengan kelebihan orang lain harus dielakkan, kerana ia akan membawa kepada pergaduhan dan perpecahan. Melihat pada keadaan masyarakat di Malaysia hari ini, saya merasakan perpaduan kaum masih belum dicapai dengan sepenuhnya. Antara faktor keadaan ini berlaku adalah kerana masih wujud sistem pendidikan
banyak aliran terutama di peringkat sekolah rendah. Lihatlah generasi hari ini, hasil daripada sistem pendidikan vernakular yang berorientasikan kaum. Bagaimana mereka hendak bersatu jika dari kecil mereka telah diasingkan. Saya juga hairan macam mana masih ada rakyat Malaysia yang tidak boleh berbahasa Melayu. Jika rakyat tidak boleh berkomunikasi dan memahami antara satu sama lain, bagaimana hendak hidup bersama? Oleh itu, suka saya tegaskan di sini, supaya kerajaan menambah baik sistem pendidikan negara dengan menjadikan sekolah rendah hanya satu aliran. Bahasa kebangsaan digunakan sebagai bahasa pengantar. Bahasa Inggeris sebagai mata pelajaran wajib, bahasa Mandarin dan Tamil pula dijadikan mata pelajaran tambahan. Perubahan ini harus dibuat di peringkat sekolah rendah, kerana kanak-kanak yang berumur di bawah 12 tahun mudah untuk dibentuk. Ibarat kata pepatah, melentur buluh biarlah dari gebuk. Saudara-saudara sekalian, salah satu cara lain untuk menyatukan rakyat adalah melalui sukan. Pasukan bola sepak Johor Darul Takzim telah berjaya mengeratkan hubungan bangsa Johor tanpa mengira kaum, keturunan atau pangkat. Namun begitu, ada juga segelintir penyokong yang tidak berdisiplin, bertindak melampau batas dan merosakkan semangat perpaduan dalam sukan. Ada juga pengguna media sosial yang tidak bertanggungjawab, melemparkan kata-kata kesat di Facebook kerana sifat cemburu dan iri hati dengan kejayaan pasukan JDT. Saya berharap perkara seperti ini dapat dihentikan. Setiap pasukan adalah musuh hanya semasa perlawanan dan akan menjadi kawan selepas pertandingan. Begitu juga dengan penyokong. Bersoraklah ketika perlawanan berlangsung dan berjabat tangan setelah pertandingan selesai. Jika kita bandingkan kejayaan pasukan JDT 3 tahun kebelakangan ini berbanding 22 tahun yang lalu, kita akan lihat kejayaan begitu cemerlang telah dicapai dalam masa yang singkat. Tahniah saya ucapkan kepada semua yang terlibat, termasuk Tuku Mahkota. Teruk ke saya dibuatnya. Segala kejayaan ini tidak akan dicapai tanpa sokongan yang berterusan daripada penyokong dan penaja. Tetapi janganlah kita mengharapkan untuk menang setiap masa.
Sudah menjadi adat perlawanan, ada kalah, ada menang. Dunia pun ada siang, ada malam. Laut pun ada pasang dan surut. Yang penting, walau apa pun yang terjadi terhadap pasukan, sokongan mesti terus diberikan. Jangan hanya bersorak ketika menang dan mengutuk pasukan apabila kalah. Baru-baru ini ada seorang pemimpin atasan yang telah melatah terhadap kata-kata yang dikeluarkan oleh Tengku Mahkota. Dia dengan angkuhnya menyerang anak saya dan mendesak Tengku Mahkota memohon maaf secara tertulis kepadanya. Suka saya ingatkan kepada individu tersebut agar jangan terlalu belagak. Ini negeri Johor, dan Tengku Mahkota adalah anak saya. Cubit per kiri, per kanan juga terasa sakit. Jika hendak menegur, tegurlah dengan baik. Pemimpin jenis apakah? Kalau tidak tahu beradab, saya akan maklumkan perkara ini kepada Perdana Menteri kerana individu tersebut adalah seorang Menteri Kabinet. Saudara-saudara sekalian, kalau nak saya shortcut, saya boleh shortcut kan? Nak teruskan? Dalam dunia hari ini, fitnah dan hasutan mudah dibuat dan disebarkan. Saya mendapat laporan banyak orang mengata saya atau keluarga saya di media sosial. Saya tak pernah buat laporan, tetapi orang ramai yang melaporkannya kepada pihak polis. Saya pun tak kenal orang yang mengutuk saya. Apabila polis mengambil tindakan, saya dengar dia berasa takut dan mungkin rasa bersalah, terus lari keluar negara. Nasihat saya kepada semua, jagalah adab dan tutur kata di media sosial. Kerana kenyataan yang silap boleh mengundang padam. Bab kata pepatah, kerana mulut santan binasa, kerana mulut badan binasa. Saudara-saudara sekalian, tidak kira di mana kita berada, kita mestilah hormat kepada undang-undang dan peraturan yang dibuat oleh pihak berkuasa. Suka saya ingatkan, setiap rakyat mengambil tahu dan mematuhi undang-undang yang telah dibuat, sama ada di peringkat persekutuan ataupun di negeri. Sekiranya ada perasaan tidak puas hati dengan keputusan atau dasar kerajaan, ambillah tindakan mengikut saluran yang betul. Akhir-akhir ini saya telah lihat telah wujud satu budaya yang tidak sehat di negara kita, iaitu budaya demonstrasi jalanan, tindakan rakyat yang berkumpul di tempat-tempat awam
sambil membawa spanduk dan melakukan aksi yang menghina pemimpin atau individu adalah tidak bertanggungjawab dan hanya menimbulkan kebencian dan perpecahan masyarakat. Yang peliknya, seorang bekas pemimpin negara yang terkenal di dunia pun sama-sama menyertai demonstrasi jalanan. Ini bukan tabiat orang kita. Saya juga tidak faham mengapa orang kita terikut-ikut dengan cara orang luar yang menghasut untuk menjatuhkan kerajaan. Ingin saya tegaskan, di negeri Johor, saya tidak akan benarkan mana-mana pihak menganjurkan demonstrasi jalanan. Kerana ia akan mengganggu ketenteraman awam dan memberikan imej yang tidak baik. Oleh itu saya ingatkan kepada semua NGO di Johor dan semua bangsa Johor supaya jangan ikut budaya yang sesat ini. Jika tidak puas hati dengan kerajaan, selalulah melalui wakil-wakil rakyat yang telah dipilih, dan jika wakil rakyat gagal membawa suara hati rakyat, maka pilihlah pemimpin yang baru apabila tiba pilihan raya yang akan datang. Saudara-saudari sekalian, sistem demokrasi negara telah diamalkan sejak 60 tahun dulu. Jangan, apabila pengajian perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1948 ditandatangani oleh Raja-Raja Melayu, di mana kuasa pentadbiran diturunkan kepada pemimpin-pemimpin yang dipilih oleh rakyat. Namun begitu, saya berasa amat kecewa apabila ada pemimpin yang telah diberikan kuasa menjadi semakin tamak dan inginkan kuasa yang lebih besar. Sehingga sanggup menghapuskan hak orang yang memberinya kuasa dahulu. Inilah dikatakan seperti kacang lupakan kulit. Pemimpin tidak bertanggungjawab ini telah membuat beberapa pindaan kepada perlembagaan persekutuan, terutama pada tahun 1994, yang telah menjadikan Yang di-Pertuan Agong sebagai boneka yang mesti mengikut telunjuk mereka. Tindakan menghapuskan hak Yang di-Pertuan Agong adalah sama seperti menghapuskan hak Raja-Raja Melayu yang lain. Saudara-saudari boleh semak sendiri pindaan yang telah dibuat, iaitu pada perkara 40/1A. Siapakah Perdana Menteri pada ketika itu? Jika itu satu kesilapan, maka betulkanlah. Tetapi jika mereka berasa selesa dengan kuasa yang mereka perolehi, maka saya percaya perkara ini tidak akan dibincangkan. Saudara-saudari sekalian, ingin saya ingatkan di sini,
kepada orang luar yang datang tinggal di negeri Johor. Negeri ini terbuka luas untuk semua rakyat Malaysia, bukan untuk bangsa Johor sahaja. Oleh itu, apabila duduk di negeri Johor, hormatilah undang-undang negeri. Dan tunjukkan kesetiaan kepada negeri ini. Ingatlah, pepatah Melayu ada menyebut, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Belajarlah cara dan budaya orang Johor. Sebagai contoh, orang Johor tidak pernah mengangkat sembah pada raja, tetapi taat kesetiaannya tidak berbelah bagi. Dan ikutlah cara pakaian orang Johor, iaitu baju Melayu Teluk Belaga. Di Johor juga banyak makanan yang sedap-sedap. Kerana di sini banyak kaum yang telah datang berhijrah, seperti orang Jawa, orang Bugis, Banjar dan lain-lain. Mungkin sebab itulah ramai orang yang hendak berkahwin dengan orang Johor. Tetapi saya pilih orang Perak. Generasi belia hari ini adalah golongan yang beruntung kerana dapat menikmati suasana hidup yang selesa dan peluang pekerjaan yang banyak. Oleh itu, saya menasihatkan kepada belia Mat Motor supaya berubah, jangan hanya duduk goyang kaki dan menyusahkan ibu bapa. Saya tahu tidak semua mak motor yang bermasalah, tetapi kerana 2-3 yang buat perangai, semuanya mendapat nama buruk, ibarat nila setitik rosak susu sebelanga. Para belia dan generasi muda hari ini haruslah berusaha untuk menjadi manusia yang disanjungi, elakkan diri daripada gejala yang tidak sihat, kerana awak semua adalah generasi masa hadapan yang akan mewarisi bumi bertuah ini. Saudara-saudara sekalian, salah satu perkara yang saya sering tekankan adalah isu penjagaan alam sekitar dan kebersihan. Saya telah meminta kerajaan membanteras isu pencerobohan tanah dan menghentikan keluaran lesen pembalakan hutan. Oleh yang demikian, saya minta kerjasama semua rakyat Johor untuk bersama-sama membantu kerajaan dalam mengawal aktiviti penerokaan tanah dan hutan dari terus berlaku. Begitu juga dengan masalah kebersihan. Semua yang dipertua majlis telah diarahkan untuk meningkatkan mutu kebersihan di semua kawasan dan mengambil tindakan terhadap orang ramai yang membuang sampah sesuka hati. Tanggungjawab menjaga kebersihan adalah tanggungjawab semua, bukan hanya dibuat oleh kerajaan semata-mata.
saudara-saudari sekalian, sejak dari dahulu lagi, negeri Johor telah menjadi sebuah negeri yang paling maju di tanah Melayu. Ini kerana kedudukannya yang strategik dan dasar mesra pelabur yang diamalkan. Almarhum Sultan Ibrahim, ninda saya, telah menjemput dan bekerjasama dengan pelabur dari Eropah, China dan Jepun untuk membuka kawasan pertanian dan pelombongan di Johor. Malah baginda juga telah menjelajah sehingga ke Eropah dan Amerika Syarikat untuk mempromosikan negeri Johor. Pelabur-pelabur asing ini telah diberikan hak atas tanah yang dimajukan, tetapi tidak membawa balik tanah mereka di Johor ke negara mereka. Kawasan yang telah dimajukan terus kekal menjadi penyumbang kepada kemajuan ekonomi negeri Johor. Begitu juga dasar yang dilaksanakan oleh kerajaan pada hari ini dengan mengajak pelabur-pelabur dari luar negara untuk sama-sama membangunkan sektor hartanah di Johor, dan kerajaan sentiasa membuka peluang kepada mana-mana pelabur untuk memajukan negeri Johor, bukan sahaja dari negara China. Oleh itu saya berharap agar rakyat Johor mengambil peluang-peluang pekerjaan yang disediakan kesan daripada pembangunan pesat di negeri ini. Malah hasil daripada pembangunan ini juga telah membolehkan kerajaan membina lebih banyak rumah untuk penduduk tempatan dan meningkatkan kemudahan awam. Lihat sahaja kemajuan yang dibuat di Pasir Gudang ini, yang dulunya seperti tempat jin bertendang, tetapi sekarang sudah maju membangun. Adakah rakyat masih menafikan kesan pembangunan yang dibuat? Saudara-saudari sekalian, tak lama lagi sikit. Kita semua pasti tidak lupa dengan peristiwa kebakaran di Hospital Sultanah Aminah baru-baru ini. Saya turut merasa duka cita dengan bencana yang berlaku sehingga ada yang telah terkorban. Namun, apabila dimaklumkan mengenai apa yang berlaku semasa dan selepas kejadian tersebut, saya merasa bangga kerana mempunyai rakyat yang bersatu dan berhati mulia. Semua kaki tangan hospital telah bertungkus lumus membantu menyelamatkan pesakit yang terlibat. Banyak juga pihak telah tampil memberikan bantuan tenaga, makanan dan kemudahan untuk membantu mangsa yang terlibat. Malah jiran kita Singapura juga turut menawarkan kemudahan hospital dan ward-ward kepada pesakit yang memerlukan. Inilah semangat kerjasama dan bantu-membantu yang kita mesti pertahankan, bukan sahaja ketika waktu susah, malah ketika senang juga kita mesti bersatu. Berkaitan dengan keadaan Hospital Sultanah Aminah, saya telah maklumkan
kepada Menteri Kesihatan yang hospital itu bukanlah kilang sadin. Kerajaan mesti membina sebuah hospital yang baru, yang lebih baik, untuk memberikan khidmatan yang sempurna. Jangan susahkan rakyat saya. Hospital Sultanah Aminah merupakan bangunan warisan di Johor yang mempunyai banyak sejarah, tetapi malangnya rupa bentuk bangunan ini telah banyak dibuat penambahan dan ubah suai. Saya berharap bangunan ini akan dikembalikan kepada reka bentuk asal pada masa yang akan datang. Saudara-saudara sekalian, ingin saya ingatkan mengenai satu penyakit yang sedang datang ke Johor akibat sejenis virus yang amat berbahaya. Virus ini telah lebih teruk daripada Zika kerana tiada penawarnya. Jika penyakit serang jantung boleh bawa ke kematian serta-merta, virus ini akan membuat pesakitnya sengsara sepanjang hayat. Virus yang saya maksudkan adalah virus perpecahan. Virus ini datang daripada parti politik baru dan ahli-ahlinya menjadi penyebar. Virus ini sangat berbahaya kerana ianya suka diubati. Apabila masyarakat telah dijangkiti virus ini, maka musnahlah kehidupan rakyat dan kemakmuran negara. Oleh itu, saya berharap rakyat saya menjauhkan diri daripada virus ini. Gunakan akal, fikiran dan jangan sampai menyesal kemudian hari. Pembawa virus ini akan mengentam kerajaan setiap hari dan menghasut rakyat supaya membenci pemimpin, tetapi kebaikan yang dibuat kerajaan semuanya mereka buat tak nampak. Apabila agenda atau hasrat mereka tidak tercapai, mereka akan biarkan masyarakat hidup dalam keadaan yang menderita. Saya cakap sebagai orang tua atau seorang bapa yang cintakan kepada dan mahu rakyat saya hidup dengan aman dan damai. Saya tidak mahu melihat rakyat saya berpecah. Saya benci pada individu tertentu. Mereka mempunyai agenda tersendiri, menghasut rakyat untuk bergaduh sesama sendiri. Apabila perpecahan berlaku, kehidupan rakyat akan menjadi susah. Dan pada waktu itu, janganlah toleh kepada saya. Saudara-saudara sekalian, kehidupan yang kita kecapi hari ini adalah hasil daripada usaha yang dibuat oleh pemimpin terdahulu. Dan segala tindakan yang kita buat hari ini pula akan memberi kesan kepada waris dan generasi kita yang akan datang. Oleh itu, marilah kita berusaha untuk memberikan masa depan yang lebih baik untuk anak cucu kita.
Saya melihat masa depan negeri Johor akan bertambah baik. Tetapi segala-galanya terletak pada rakyat semua. Yang rajin berusaha dan bersatu padu dan pemimpin-pemimpin yang amanah dan bertanggungjawab, saya hanya boleh bercakap dan memberikan nasihat sahaja. Saya merasa amat gembira dengan program yang ada, yang dianjurkan ini, dan mengucapkan berbanyak terima kasih kepada semua yang hadir. Akhir kata, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, semoga mengurniakan rahmat kepada seluruh bangsa Johor, dan semoga negeri Johor Darul Takzim terus kekal membangun dengan aman dan seterusnya. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjunjung kasih Duli Yang Maha Mulia Tuan, ampun tuanku yang berbahagia Tuan Haji Abdullah bin Mat Yusof mohon menghadap bagi mengetuai ikrar taat setia sambil diikuti oleh hadirin sekalian. Hadirin dipohon untuk diri. Bahawasanya kami bangsa Johor dengan ini berikrar akan taat setia yang tidak berbelah bagi kepada Duli Yang Maha Mulia Tuanku, di dalam apa jua keadaan, semasa susah ataupun senang, demi mempertahankan kedaulatan Tuanku dan negeri Johor Darul Takzim. Kami bangsa Johor tidak kira kaum maupun keturunan akan bersatu hati dan bermuafakat demi menjaga keharmonian dan kemajuan negeri Johor Darul Takzim. Daulat Tuanku, Daulat Tuanku, Daulat Tuanku. Ampun tuanku yang berbahagia Tuan Haji Zaini bin Atad, Presiden Majlis Penyelaras Gabungan NGO Melayu Negeri Johor, pun berkenan menghadap bagi mempersembahkan cendemangan. Menunjuk kasih Duli Yang Maha Mulia Tuan.
Ampun Tuanku, demikianlah tadi tamat perhimpunan bangsa Johor pada petang ini. Majlis merafak setinggi-tinggi kasih di atas keberangkatan Duli Yang Maha Mulia Tuanku berangkat pada majlis di petang ini. Ampun Tuanku, lagu bangsa Johor. Tuanku yang berbahagia Tuan Haji Zaini bin Atan, Presiden Majlis Penyelaras Gabungan NGO Melayu Negeri Johor, mohon berkenan menghadap bagi mempersila dan mengiringi Duli Yang Maha Mulia Tuanku berangkat ke majlis santapan. Mufakat Johor jadi sandaran beretika. Mufakat Johor jadi sandaran beretika, menjaga warisan, cekam menghadapi cabaran di hadapan, berhemah dan berkemajuan. Raja dan rakyat berpisah tiada, bangsa Johor tinggi setianya, sanggup berkorban jiwa dan raga. Majulah Johor, luaskan kuasa. Muafakat itu berkat, muafakat itu sepakat. Muafakat itu berkat, muafakat itu sepakat. Tegak bangsa kerana budi, kami mendengar suara hati, membina bangsa dan negara. Muafakat Johor terus dirahmati. Gagasan Johor berkemajuan, bersama rakyat kita jayakan. Tidak pernah tunduk pada cabaran, perjuangan mesti diteruskan. Muafakat itu berkat, muafakat itu sepakat. Muafakat itu berkat, muafakat itu sepakat. Johor tetap jadi Johor, hidup bermuafakat, luaskan kuasamu. Johor tetap jadi Johor, negeri berdaulat, luaskan kuasamu. Muafakat Johor jadi sandaran, beretika, menjaga warisan, cekam menghadapi cabaran di hadapan,
berkemajuan. Raja dan rakyat berpisah tiada, bangsa Johor tinggi setianya, sanggup berkorban jiwa dan raga. Majulah Johor, luaskan kuasa.